今天我们要一起来诵读一处的圣经。 Saat ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. 安娜， 诗篇第1篇，征服。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。那首先我们要来看一下，就是在华人的这个文化当中，福到底是一个什么样的概念？ Tema kita pada hari ini adalah orang yang berbahagia. Maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya kebahagiaan di dalam pengertian atau kebudayaan orang-orang Tionghoa. 那福指的是幸福与好运中国人常常说五福临门。 Nah, kebahagiaan itu adalah satu bahagia dan juga keberuntungan. Sehingga dalam pepatah Mandarin sering dikatakan ada 5 kebahagiaan yang akan datang kepada kita. 那春节期间的话，华人的家庭常常会在门上或者是家中倒贴福字。 Dan pada saat kita menyambut Imlek, banyak sekali keluarga Tionghoa yang menempelkan huruf Fu atau kebahagiaan itu secara terbalik di pintunya. 他把它倒贴福字的寓意就是福到了。 Dan itu bila dibaca di dalam bahasa Mandarin artinya kebahagiaan telah tiba. 那这个习俗就反映了人们对福气和幸福生活的期盼。 Dan apa yang dilakukan dalam budaya ini menggambarkan bagaimana kerinduan orang-orang untuk mendapatkan kebahagiaan itu di dalam hidupnya. 那在华人的传统当中也讲，一个积德行善的人，他是有福的人。 Dan di dalam kebudayaan Tionghoa juga dikatakan bahwa orang yang terus melakukan kebaikan dia adalah orang yang berbahagia. 一个行善的人有福报，所以他的家人都跟着蒙福。 Karena orang yang berbuat baik dengan tulus itu akan mendapatkan balasan yang baik sehingga keluarganya juga akan mendapatkan kebahagiaan. 那在华人的理解当中，这个福气与这个大自然也是息息相关的。如果是风调雨顺，那就表明今年上帝赐福。 Nah, kebahagiaan di dalam kebudayaan Tionghoa juga dikaitkan dengan kondisi atau keadaan dari alam semesta ini. Bila di dalam keadaan angin dan hujan yang tenang berarti kita ada di dalam kebahagiaan. 那当然还有很多很多。 Dan tentunya masih ada hal lain yang banyak sekali. 那总之，福在华人文化当中涵盖了物质、精神、道德、家庭、社会等多个层面的幸福与好运。 Jadi kebahagiaan di dalam kebudayaan Tionghoa itu mengandung ada kecukupan materi, kemudian juga pikiran dan moral, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. 所以它不仅仅是个人追求的目标，也是家庭和社会和谐的重要象征。 Jadi dia tidak hanya menjadi tujuan yang dikejar oleh setiap orang, tetapi juga dikejar oleh keluarga dan masyarakat yang bisa hidup dalam kerukunan sebagai simbolnya. 今天我们读的诗篇的第1篇，它主要讲述了就是上面的几个内容。 Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, intisarinya mengandung pengertian seperti di bawah ini. 那首先，我们必须让神的话引导我们。 Yang pertama kita harus membiarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. 我们必须喜爱神的话。 Dan kita harus
suka akan firman Tuhan. 我们愿意成为别人的祝福，就是 Dan 一个 kita 祝福别 juga 人的人。 mau menjadi berkat bagi orang lain. 那我们也是需要神赐福的人。 Dan kita sendiri juga adalah orang-orang yang butuh diberkati oleh Tuhan. 所以今天我们来看一下诗篇第1篇当中所讲的福。 Maka kita akan melihat di dalam Alkitab yaitu Mazmur pasal 1 ayat yang pertama tentang kebahagiaan. 那福在这里，它是与期盼良善和敬虔生活的奖赏这个普遍认识是不同的。 Dan kebahagiaan di sini bukanlah berarti kita melakukan kebaikan dan menghindari berbuat jahat, tidak hanya sesederhana itu saja. 虽然在末世论的教义当中有针对人顺服与不顺服神的律例或者奖赏和惩戒的真理， Walaupun di dalam teori 末世论 mungkin akhirat ya, itu akhir zaman. ada kecenderungan untuk eskatologi 呃 就是人kalau orang taat atau tidak Bila taat seseorang, dihukum taat di bila taat dia akan mendapatkan berkat, bila tidak taat dia akan mendapatkan kutuk. 呀然而，这诗人在这里的话，他不是在讨论功德的问题， Dan di sini pemazmur bukan membahas tentang berkat atau kutukan yang akan diterima. 那他在这里讨论的是一种生活的方式。 Tetapi yang dibicarakan di sini adalah gaya hidup. 所以福是作为生活的一种方式。 Dan kebahagiaan itu adalah metode atau cara hidup kita. 圣经告诉我们，不占罪人的道路。 Dan di dalam Alkitab dijelaskan kepada kita tidak berdiri di jalan orang yang fasik. 唯喜爱耶和华的律法。 Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. 所以这个人他不占罪人的道路，唯喜爱耶和华的律法，他所结出的果子就被称作福。 Bila seseorang tidak berdiri di jalan orang-orang fasik dan dia kesukaan adalah Taurat Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. 那福气是从神起初就为人预备的福。 Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan Allah sebelum dia menciptakan manusia. 那神造人是为了让人享受他赐的福气。 Allah menciptakan manusia supaya manusia dapat menikmati kebahagiaan yang sudah dia sediakan. 那这是福气成为所有神所创造的人追求的原因。 Maka mengapa kebahagiaan adalah hal yang paling dikejar oleh manusia yang telah diciptakan oleh Allah. 那真正获得福气的道路呢，已经被诗人记录在诗篇里面了。 Cara yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan sudah dicatat dan ditulis oleh pemazmur di dalam mazmurnya. 在新约里面的话，主耶稣把诗篇第1篇的解释说得很清楚。 Maka di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus telah menjelaskan arti dari Mazmur pasal 1 ini dengan sangat jelas. 那我们可以看在马太福音的5章3到11节，他有对福更进一步的解释。 Maka di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-3 sampai ke-11 ada kata ungkapan bahagia di sana. 那在这里我就不一一的给大家读。那总体要讲的就是饥渴慕义的人是有福的人。 Di sini dikatakan berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. 其他的大家可以去看啊。 Yang lainnya kita bisa melihat sendiri. 所以登山宝训中的福的因素之一，与诗篇所说的是一致的。 Jadi ungkapan bahagia di bukit atau khotbah di bukit itu ada relevansinya dengan Mazmur pasal 1 ini.
现在我们要来看我们怎么样得到这一份福气。 Maka kita akan melihat bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. 那诗人告诉我们，得福的方法，首先要避免恶人的生活方式。 Nah, yang pertama ditunjukkan di dalam Mazmur pasal 1 ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu kita menghindari cara hidup orang-orang berdosa. 那他避免与恶人交往， Dan menghindari pertemanan dengan orang-orang fasik. 甚至避免同意他们的嘲笑。 Dan juga menghindari untuk tidak bersama-sama di dalam kecongkakan mereka. 但是这个并不意味着他们完全与世界脱离出来。 Tetapi ini tidak berarti bahwa kita memisahkan hidup kita dari dunia ini. 那他们要向这些人见证罪、公义和审判。 Tapi kita harus menyaksikan kepada orang-orang tentang dosa, keadilan, dan juga penghakiman. 那试图向罪人介绍公义作为永恒福气的源泉。 Dan kita akan mencoba menjelaskan kepada atau memperkenalkan kepada orang-orang berdosa, orang-orang fasik tentang keadilan yang menjadi dasar atau sumber dari kebahagiaan yang kekal. 那他是不与恶人为伍的。 Jadi dia tidak bersekongkol atau duduk di dalam barisan orang-orang fasik. 那当一个人拒绝与恶人为伍的时候呢，他会遭到拒绝，甚至痛苦。 Bila kita tidak berdiri di dalam barisan orang-orang fasik, mungkin kita akan mengalami penolakan dan juga penderitaan. 那我相信在座的有很多已经经历过啊，人家会觉得，哎，你们基督徒干嘛这个不行那个不行啊？ Dan saya rasa setiap kita sudah pernah merasakan pada saat orang-orang di luar sana mengatakan orang Kristen kenapa tidak boleh ini, tidak boleh itu. 但是这并不意味着艺人在迈出信心的步伐的时候会不高兴。 Tapi ini tidak berarti bahwa pada saat kita melangkahkan kaki kita dalam jalan kebenaran, kita merasa tidak bahagia. 所以，当一个人因基督而经历苦难的时候，会获得福气。 Tetapi seseorang bila dia karena mengikut Kristus dan melakukan perintah Kristus dan mengalami penderitaan, maka dia disebut orang-orang yang berbahagia. 那在新约当中，真理讲到的就是基督自己。 Dan di dalam perjanjian baru bahwa kebenaran itu adalah Kristus sendiri. 所以福是一个人对神的话语不断渴求的一种表现。 Jadi yang dimaksud dengan bagian adalah suatu pencarian atau kehausan akan firman Tuhan yang ditunjukkan oleh setiap orang. 那他昼夜持续的去寻求和默想神的话语。 Dan dia terus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. 这个福是依附于圣言的生命的表达和后果。 Dan kebahagiaan ini adalah sama dengan suatu deskripsi tentang kehidupan yang telah diwujudkan oleh kita dan akibatnya. 那这个生命是附着于神的话语的。 Dan hidup ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. 他无论做什么都顺利。 Maka apapun yang dia lakukan akan dibuat berhasil. 所以在圣经当中的话，就是顺利是上帝的福作为源头的。 Maka di dalam pengertian ini, kebahagiaan ini, keberhasilan atau kelancaran itu adalah kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 借着遵守神的话语，与神相交，一个人将拥有清晰可见的生活特征。 Melalui hidup yang menaati firman Tuhan dan yang bergaul erat dengan Tuhan, maka seseorang akan sangat dapat menampakkan kehidupan yang bersaksi.
那真理引导他，并且顺利伴随他的所有努力。 Dan kebenaran akan terus menuntun dia dan terus keberhasilan akan menyertai setiap usahanya. 这里所说的顺利啊，刚才我们说了是源自于神所成就的。 Dan keberhasilan di sini adalah keberhasilan yang sudah diberikan oleh Allah sendiri. 所以这个顺利不是世人眼中的顺利，而是上帝眼中的顺利。 Dan kebahagiaan ini bukan kebahagiaan di mata orang, tetapi kebahagiaan ini adalah di mata Allah. 那圣经当中顺利啊，作为福的源头，以及热爱神话语和实践真理的人啊，作为福的接受者有关。 Nah, di dalam Alkitab kelancaran, pemahaman tentang kelancaran dan apa yang disebut sebagai sumber dari kebahagiaan itu ada hubungannya dengan kesukaan kita akan firman Tuhan dan juga bagaimana kita menerima kebenaran firman Tuhan itu. 所以诗篇的第一篇，它的重点是神的话。 Dan titik berat dari Mazmur pasal 1 ini adalah Taurat atau firman Tuhan. 那神赐给遵守并且默想神话语的人福气。 Maka Allah sendiri yang akan memberikan atau memberkati setiap orang yang mau menaati dan juga merenungkan firman-Nya dengan kebahagiaan. 所以诗人把义人描写成有福的人。 Dan pemazmur menggambarkan orang yang benar sebagai orang yang berbahagia. 那他把所有的时间，白昼和黑夜用来学习圣经。 Dan orang benar ini menggunakan seluruh waktunya baik siang maupun malam untuk belajar kebenaran firman Tuhan. 那研习诗篇呢，是打开藏宝库大门的这个道路。 Jadi kita mempelajari atau menyelidiki kitab Mazmur itu telah membuka suatu pintu gerbang dari penyimpanan harta karun, jalan untuk menemukan harta karun itu. 那诗篇是神的指示， Dan Mazmur adalah petunjuk dari Tuhan. 那诗篇是关于基督的。 Dan Mazmur ini berhubungan erat dengan Kristus. 所以研习诗篇的话，也是觅得福气、祝福和基督里生命满足的道路。 Dan mempelajari dan merenungkan Mazmur ini akan membuat kita memperoleh kebahagiaan berkat di dalam Kristus. Sehingga kita akan menemukan jalan untuk mendapatkan kepenuhan di dalam Kristus. 所以，一个生命中觅得福气和满足的方法，就是 Maka di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. 什么方法？ Melalui apa? 通过默想神的律法。 Yaitu melalui merenungkan Taurat Tuhan. 那生活当中的话，有两种方式啊。 Dan di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengenal dua metode. 那是世界的道路，还是神话语的道路？ Yaitu metode atau jalan dari orang duniawi atau jalan menurut firman Tuhan. 选择世界价值的人，是随从恶人的计谋，与罪人为伍，与亵慢人同席的那些人。 Orang-orang yang memilih cara hidup dunia ini, mereka memilih untuk berdiri di antara orang-orang fasik dan mereka menjadi teman daripada orang-orang berdosa. 那世界的道路是敞开的，容易进入的大门。 Dan jalan yang ditawarkan oleh dunia ini adalah jalan yang lebar, yang mudah dimasuki dengan pintu gerbang yang besar. 但是至终却引向灭亡。 Tetapi pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. 所以我们要来思想， Maka kita harus merenungkan. 在2025年啊，首先我们以神的话
来开始这一年。 Maka di tahun 2025 ini kita akan memulai kehidupan kita di tahun baru ini dengan firman Tuhan. 诗篇成功的秘诀是什么？ Apa yang menjadi kunci dari keberhasilan di dalam Mazmur pasal 1 ini? 那如何去衡量真正的成功？ Dan bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan yang sejati? 那根据诗篇的第一篇，你必须满足什么条件才会有福？ Dan berdasarkan Mazmur pasal 1 ini, apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga kita dapat disebut sebagai orang yang berbahagia? 那你愿意去满足这些条件吗？ Apakah kita dengan rela mau memenuhi setiap persyaratan itu? 那我们也需要去想一想，在2025年当中，我们要怎样去成为别人的祝福？ Dan di tahun yang baru ini kita juga harus berpikir bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak. 所以有一句话说：“有收取，也有给予。” Maka dikatakan bahwa ada yang kita terima tapi ada yang harus kita berikan atau kita bagikan kepada orang lain. 在我们的教会，为大家预备了这个小组。 Dan di dalam gereja kita ada grup, itu cross group. 希望还没有参加的积极参加小组，一起来学习上帝的话语。 Dan kami mendorong setiap jemaat yang belum tergabung di dalam cross group ini untuk segera bergabung dalam cross group untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 惟愿在2025年以及将来的所有年日当中，我们以圣经的话为行事的基准。 Kiranya setelah tahun 2025 ini dan seterusnya kita menggunakan firman Tuhan sebagai patokan kita untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan, dasar kita untuk membuat keputusan.